Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi syukur kita pada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihi barisan kepimpinan Masjid Abidin, Imam Bilal, guru-guru asatizah, para musafir, para perancang, muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Malam ni kita sambung lagi pengajian sirah, perbincangan kita yang terakhir lepas mengenai peperangan Badar. Jadi malam ni kita nak sambung pengajaran daripada peristiwa perang Badar. Jadi sebelum kita sambung, kita imbah balik beberapa perkara yang penting ketika perang Badar. Perang Badar berlangsung pada tahun kedua Hijrah. Dan apabila perang ini berlaku, pada awalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya nak berperang, tetapi nak menghalang kumpulan dagang, kumpulan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi takdir Allah sebaliknya, kumpulan dagang ni berjaya lari lalu jalan patah, lalu tunggu tiba-tiba datang kumpulan tentera, yang akhirnya berlakulah peperangan. Dan dalam perang ini Rasulullah ni kan tak pernah memimpin bala tentera sebelum dalam riwayat hidup dia, belum lagi, dan inilah kali pertama. Jadi beberapa taktik perang telah dicadangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan ternyata berjaya taktik perang ni. Walau bagaimanapun dalam perang ini juga diperlihatkan pada kita bahawa ada bantuan ghaib. Allah hantar bala tentera malaikat yang akhirnya berjaya mengalahkan tentera Quraisy, berjaya membunuh pemimpin Quraisy, iaitulah Abu Jahal. Dan apabila berlaku selesai perang ni, tuan-tuan, ada sikit masalah mengenai tawanan perang. Rasulullah tanya pandangan para sahabat. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, tawanan ni kita minta tebusan, minta wang tebusan. Pitih itu kaki kita boleh buat untuk membantu kerja-kerja Islam. Umar tak puas hati. Umar kata tak boleh, kita kena bunuh orang-orang ni. Lalu Rasulullah setuju pandangan Abu Bakar. Tiba-tiba datang Jibril alaihi salam bawa firman Allah. Firman Allah ni menyatakan bahawa betul pandangan Umar, iaitulah membunuh orang-orang yang telah nyata kuat permusuhan dia dengan Islam. Jadi dalam banyak perkara, tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab seringkali diturunkan firman Allah membenarkan kata-kata Umar. Sebab tu Umar ni dapat gelaran Umar Al-Faruq. Al-Faruq maksud dia yang boleh membezakan benar dan salah. Baik. Sekarang kita nak tengok pengajaran daripada peristiwa ni yang telah dinukilkan oleh pengarang kitab ni. Pengajaran yang pertama, sebab berlakunya perang ini ada beberapa motif yang perlu kita bincangkan. Iaitulah pertama,
seluruh harta kaum kafir harbi dianggap tidak mulia. Mereka bertindak merampas apa sahaja yang sampai ke tangan mereka, dan segala yang jatuh ke tanah mereka dianggap harta mereka. Ini adalah hikmah yang dipersetujui oleh para fuqaha, iaitu bila mana orang-orang Islam berhijrah, harta yang ditinggalkan oleh mereka dirampas oleh orang-orang Quraisy, dan serangan ini adalah bagi ganti rugi kepada harta yang ditinggalkan di Mekah. Ada orang silap faham, dia kata warna tentera Islam ni pergi serang kumpulan dagang, macam merompok jadinya. Ada fitnah yang keluar macam tu. Rasulullah ni ajar kita merampok ke? Jadi kan Abu Sufyan memimpin kumpulan dagang. Kalau zaman lain ni lori daripada Port Kelang nak pergi ke Kelantan, Terengganu. Itu pun tahan tengah jalan. Gitu ibarat kata. Jadi Islam ni ajar merampok ke? Jadi di sini dinukilkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, yang berlaku zaman Rasulullah lain. Zaman Rasulullah berlaku, Rasulullah hajak pergi halang kumpulan dagang Abu Sufyan ni adalah kerana orang-orang Quraisy rampah harta yang ada dekat Mekah yang mereka tinggalkan, padahal tak ada hak pun untuk mereka rampah. Jadi di sini dalam kes tindakan Rasulullah ada pengecualian. Jadi kalau bab merampok memang jelas Islam melarang merampok. Dan untuk kes perang Badar, usaha Rasulullah menghalang kumpulan dagang Abu Sufyan adalah tindakan untuk menuntut ganti rugi di atas tindakan orang-orang Quraisy. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan yang lebih kepada orang-orang Islam pada ketika itu, iaitulah tugas orang Islam iaitulah berdakwah di jalan Allah dan jihad fi sabilillah, berkorban jiwa raga serta harta demi meninggikan kalimah Allah. Baik, muslimin muslimat yang berlaku zaman Rasulullah ni, perang Badar ni, tempoh ketika berada dekat Mekah kan tak pernah pun ada perang. 13 tahun tu tak pernah ada perang. Rasulullah hanya berdakwah. Tiba-tiba bila sampai dekat Madinah, Allah nak tunjuk pada umat Islam, tugas bila mana awak duduk di medan jihad ni, selain berdakwah mesti ada jihad fi sabilillah. Tujuan asal kan Rasulullah bukan nak pergi perang, maknanya nak kepung kumpulan dagang ni, nak kepung, lawang je dan kau kalah, rampahlah barang yang dianggap harta mereka ni. Bukan nak pergi perang. Dan Allah nak tunjuk pada umat Islam, rancangan dia ni tak berjaya nak pergi rampah. Kumpulan ni yang kita bincang yang lepas, dia kona jalan patah balik ke Mekah. Tiba-tiba Abu Jahal memimpin bala tentera, dan di sinilah tuan-tuan Allah tunjuk pada umat Islam bagaimana firman Allah, wa'iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawaddun anna ghayra zati syawkah takunu lakum wa yuridullah an yuhiqqal haqqa bikalimatih wa yaqta'a dabiral kafirin. Ingatlah ketika Allah menjanjikan pada kamu bahawa salah satu dua golongan yang kamu hadapi. Makna kata dua golongan ni siapa? Satunya kumpulan dagang, satunya kumpulan perang, iaitulah kumpulan Abu Jahal. Sedangkan kamu inginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untuk kamu. Jadinya hajat umat Islam masa tu naklah dengan cara mudah. Mudahnya tak perang lah. Gihalang kumpulan Abu Sufyan, awak dia orang ni jadi takut sebab kumpulan Islam 300. Kumpulan Abu Sufyan hanya dipimpin, diiringi 40 orang tentera je.
Jadi kata Allah, pasti itu yang kamu kehendaki, yang lebih mudah untuk kamu hadap. Tapi firman Allah, Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Allah nak awak yang lebih mulia. Allah nak bagi yang lebih mulia. Muslimin muslimat, kita pandang macam mana masalah umat Islam hari ini? Kalau kita pandang dari sudut ini, tuan-tuan, kita pandang Allah kehendaki umat Islam di Gaza dengan sesuatu yang lebih mulia. Kita pandang gitu. Boleh tak Allah nak hentikan peperangan dekat Gaza? Boleh doa lalu. Dengan pelbagai cara Allah boleh buat. Ni nak genap setahun dah ni. Nak genap 365 hari dah peristiwa dekat Gaza. Allah boleh hentikan. Allah Maha Kaya. Dan bahkan kalau kita undur balik peristiwa dekat Bosnia Herzegovina 4 tahun. 4 tahun baru selesai krisis Bosnia Herzegovina. Lebih lama lagi dibanding orang-orang Islam kat Gaza hari ini. Kalau Gaza agak tempoh perang, tapi tempoh penindasan tu daripada tahun 48 sampai tahun 2024 ni. Banyak tahun dah. Muslimin muslimat, kita pandang ujian yang menimpa umat Islam ni, Allah nak beri yang lebih mulia. Anak-anak yang dianugerahkan mati syahid, ayah-ayah yang dianugerahkan kelebihan mati syahid. Nampak je miskin, tapi jealous kita esok-esok. Kita ni belum tentu jadi ahli syurga atau tidak. Allah nak beri yang lebih mulia pada mereka, walaupun hidup dalam keadaan susah pada zaman mereka sekarang ini. Yang berikutnya mengenai perang Badar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patuh dengan pandangan-pandangan para sahabat, seandainya kita bentangkan kisah hidup Rasulullah, akan terus bertemu dengan pegangan Rasulullah dalam hal-hal yang tidak dinaskan oleh Al-Quran berkaitan dengan pentadbiran dan polisi syarak. Dari sini maka para ulama sebulat suara, peranan musyawarah dalam semua hal yang tidak terdapat nasnya secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjadi asas tasyrik dan perundangan dalam Islam yang tidak boleh diabaikan. Tuan-tuan, ni amat penting. Imam Asy-Syafi'i letakkan dasar ni. Imam Syafi'i dalam menentukan apa jua hukum-hukum halal ke, haram ke, mubah ke, harus ke, wajib ke, Imam Syafi'i dia bentuk satu kaedah. Berdepan satu masalah untuk istimbat hukum. Maksud istimbat hukum ni, macam mana masalah ni kita nak ambil maklumat daripada mana, nak tentukan masalah ni harus ke, wajib ke, haram ke. Pertama Imam Syafi'i letak ambil Al-Quran dulu. Apabila dicari di dalam ayat Al-Quran tidak ada dinyatakan masalah ini di dalam Al-Quran, lalu Imam Syafi'i menetapkan mesti kita korek apa yang terkandung dalam As-Sunnah, iaitulah hadis. Gali. Tiba-tiba masalah yang dihadapi itu tak ada di dalam As-Sunnah. Maka Imam Syafi'i letakkan syarat yang ketiga, iaitulah qiyas. Qiyas bermaksud apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang terkandung di dalam As-Sunnah, masalahnya tak sama tapi punca masalah sama. Apa contoh? Orang minum arak jadi mabuk, dan arak ni ada sebut tak dalam Al-Quran? Ada sebut ayat Al-Quran mengharamkan minum arak. Apa sebab haram minum arak? Sebab arak ni memabukkan. Maka begitu jugalah ganja baik, ecstasy baik, syabu baik, apa segala yang memabukkan, syabu, ganja, ada sebut tu dalam Al-Quran, ada sebut tu dalam As-Sunnah? Tidak ada. Maka sebab apa haramnya arak? Sebab mabuk.
Maka adakah syabu memabukkan? Ya, memabukkan, hilang akal. Maka secara kesimpulannya, kiasnya diambil untuk mengharamkan syabu dan sebagainya. Itu kias. Tetapi Imam Asy-Syafi'i letakkan yang keempat. Yang ini yang kita bincangkan pada malam ini sebabnya Rasulullah memilih pandangan para sahabat. Menandakan apa? Iaitulah para fuqaha meletakkan perlunya proses ijma'. Dan proses ijma' ni mesti diletakkan sebagai dasar syariat. Dia tak boleh gogeh, tak boleh. Bila dah ada keputusan ijma' ulama', tak boleh dah awak nak kena atas lain, awak nak kena atas lain. Dan negara kita ada satu badan yang dipanggil Majlis Fatwa Kebangsaan. Ini boleh kita posisikan sebagai proses untuk mengambil proses ijma' ulama'. Sebab Majlis Fatwa Kebangsaan ini melibatkan para mufti negeri-negeri yang bersekutu dalam Malaysia kita. Dibincangkan masalah, akhirnya diterbitkan keputusan. Contoh negara kita dulu ada masalah pelaburan ASB. Pelaburan ASB, Amalan Saham Bumi Putra, masa mula-mula tubik dulu. Antara mufti yang pernah beri pandangan, mufti wilayah, yang meletakkan pelaburan dalam ASB ini lebih banyak mudarat. Maka keputusan yang dibuat oleh fatwa daripada wilayah mengharamkan. Tak berapa lama kemudian dipersidanglah Majlis Fatwa Kebangsaan. Sidang-sidang, keluar keputusan. Majlis Fatwa Kebangsaan meletakkan apabila dinilai segala transaksi, proses transaksi, apa kaunter yang diambil oleh ASB, cek-cek. Lalu Fatwa Kebangsaan menyeraikan alasan-alasan. Dan dalam alasan-alasan ini, sehinggalah Majlis Fatwa Kebangsaan menetapkan perkara untuk melabur dalam ASB adalah harus. Tak ada masalah lah bila letakkan harus. Siapa-siapa yang nak ambil saham ASB, tak apa masalah. Tidak haram dan bukanlah di sana ada kewajipan. Dia jadi harus. Maka selesailah masalah umat Islam. Orang yang dah ambil ASB boleh kekal duduk dalam ASB. Cuma dididik orang yang dapat keuntungan ASB mestilah nantinya mengeluarkan zakat yang sepatutnya dapat daripada hasil keuntungan ASB. Baik muslimin muslimat. Oleh yang demikian, dalam enakmen syariah negeri Terengganu, enakmen syariah negeri Terengganu, untuk makluman tuan-tuan, dulu diterbitkan dan diluluskan dalam sidang Dewan Undangan Negeri dan diwartakan akhirnya pada tahun 2001. Kemudiannya, setahun kemudian bersidang untuk memasukkan satu klausa dalam enakmen syariah kita yang dipanggil Ibu Undang-Undang. Apa maksud Ibu Undang-Undang? Enakmen syariah ini mestilah berpandukan kepada Ibu Undang-Undang. Maka tahun 2002 diputuskan dimasukkan satu klausa Ibu Undang-Undang. Apakah ia? Iaitulah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi enakmen syariah negeri Terengganu sudah memasukkan perkara ini. Untuk makluman tuan-tuan. Yang berikutnya, peperangan atau perjanjian umat Islam dengan pihak yang lain adalah tertakluk kepada polisi yang dinamakan siyasah asy-syar'iyyah. Jelasnya pokok pangkal pemerintahan adalah hukum dan perintah tabligh tidak boleh dimansuh atau ditukar ganti. Begitu juga berhubung dengan perdamaian dan perjanjian
Perjanjian adalah tetap tidak boleh dihapus atau dirujuk daripada hukum hakam syarak. Cuma butir-butir pelaksanaannya sahaja boleh disesuaikan dengan keadaan masa, tempat dan suasana umat Islam dan keadaan yang dihadapi. Sekiranya pemerintah memandang ada baiknya untuk kaum muslimin tidak menghadapi musuh mereka dalam peperangan, dan demikian juga pendapat ramai dalam mesyuarat, maka ketika itu perlulah perdamaian. Dalam hal itu tidak bertangguh dengan hal syarak, sementara menunggu saat yang sesuai untuk berperang dan berjihad. Tuan-tuan, hak ni masalah dari sudut pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam apa dasar dia? Perdamaian sangat-sangatlah digalakkan. Perdamaian sangat-sangat digalakkan. Misal kata ya, tengah-tengah berperang dua pihak ni, pihak musuh pula tiba-tiba mengajukan untuk mengadakan perdamaian. Rasulullah balahan Islam menggalakkan kalau minta perdamaian, maka kita mengutamakan perdamaian. Itu dia Islam, menggalakkan. Dalam perkara ini muslimin muslimat mengenai peperangan Badar, seperti yang kita bincang tadi, apabila dua pandangan, Abu Bakar kata molek kita terima wang tebusan, Umar kata molek kita bunuh belaka semua yang mereka ni nyata bermusuh dengan Islam. Jadi di sini ulama fiqh letakkan ini yang dipanggil siasah asy-syar'iyyah, pertimbangan syariat. Jadi dalam menentukan pertimbangan-pertimbangan ini diperlukan proses musyawarah. Kalau ada perlu kepada proses kita damai, kalau pemerintah pandang itu sebaiknya, ada kelebihan-kelebihannya, maka diutamakan. Tapi kalau berdamai ada kelemahan, ada kekurangan, adanya masalah akan timbul, maka kita pilih jalan yang lain yang lebih sesuai. Kalau tuan-tuan ingat, ketika Mesir dulu, ketika Mesir kalah perang tahun 1969, dulu Mesir kalah perang yang dipanggil perang 6 hari. Tahun 1969 kalau kira, Mesir ni dah siap sedia dengan kekuatan udara. Tiba-tiba Israel serang mengejut, serang lapangan terbang. 400 jet pejuang Mesir habis hancur. Jadi perang tu berlangsung 6 hari, digelarlah sebagai perang 6 hari, 6-day wars. Jadi terpaksalah adakan perdamaian, sebab masa tu bila serang Mesir ni, Mesir hilang Sinai. Sinai itu punyalah besar, lebih besar pada semenanjung kita. Jadi pemerintah menganggap pada waktu itu memilih untuk jalan kita berdamai dengan Israel. Dan damai je tu ambil masa 5 tahun. 69, 70, 71, 73, 74, 4 tahun. Jadi pertimbangan ni akan sentiasa berubah. Apabila tahun 74 Mesir lancarkan serangan. Jadi muslimin muslimat, inilah yang kita panggil siasah asy-syar'iyyah. Dan bila Mesir lancarkan serangan pada tahun 74 yang mengakibatkan Israel mengalami kekalahan yang teruk, walaupun bukanlah menang mutlak kepada Mesir, tetapi Sinai kemudian berjaya dirampas kembali oleh tentera Mesir. Ini kisah perang antara Israel dan juga Mesir satu masa dulu. Yang berikutnya, pasti ada pengkaji tertanya mengenai jawapan Abu Bakar dan juga Miqdad tidak mencukupi buat Rasulullah. Maka seterusnya baginda bertanya lagi kepada orang lain sebagai jawapan. Sebenarnya Rasulullah ingin memastikan pandangan golongan Ansar sendiri tentang perkara ini. Kalau tak ingat balik perbincangan yang lepas,
Ketika Rasulullah wayak, musuh kita ni bukan kumpulan dagang, tetapi kumpulan tentera, lengkap dengan persenjataan. Apa pandangan awak? Mereka nak kata kami taat dan kami patuh. Abu Bakar pun jawab kami taat dan kami patuh. Tapi masalahnya hak ni muhajirin belaka ni. Mikdad pun muhajirin, Abu Bakar pun muhajirin. Lalu Rasulullah pun paling jengok long, seolah-olah nak lagi pandangan orang lain. Jadi mesti kita tertanya-tanya, kata pengarang buku, dah buat apa Rasulullah tak puas hati lagi ke dengan jawapan dua orang sahabat ni? Jawapannya tuan-tuan, iaitulah Rasulullah nak memastikan kesetiaan orang-orang Ansar. Sebabnya hak ning ujian pertama. Tak ada lagi peristiwa perang sebelum peristiwa perang Badar. Yang dulunya ketika Rasulullah duduk dekat Mekah, orang-orang Ansar ni kan, orang Aus dan Khazraj mari ikat bai'ah. Bai'ah al-ula 12 orang, bai'ah al-kubra 60 ke 70 orang macam tu. Jadi bai'ah, kami akan taat setia denganmu ya Rasulullah. Kalau bai'ah yang kubra, yang kedua tu, kami akan pertahankan kamu, kami akan melindungi kamu. Janji sudah, tapi ujian ni akhirnya muncul pada tahun kedua hijrah. Jadi apabila orang Ansar, Sa'ad bin Mu'adh jawab macam ni, orang Ansar jawab, ya Rasulullah, kami ini tidak akan berperangai seperti orang-orang pada pengikut Nabi Musa alaihi salam. Pengikut Nabi Musa, bila mana Nabi Musa minta Bani Israel ikut dengan dia bagi memerangi golongan Jabariyun yang duduk di Palestin, apa kata Bani Israel? Ya Nabi Musa, pergilah kamu dengan Tuhan kamu, lepas menang baru kami akan masuk. Macam tu sekali dibiarkan Nabi Musa. Ya Rasulullah, kami tak akan buat macam tu. Bahkan kalau seandainya engkau nak bawa kami ke lautan, kami ni bukan orang ke laut, tapi kalau sampai tahap itu perjuangan kami bersama kamu, kami akan ikut ya Rasulullah. Demikian jawapan mengenai kalau ada yang tertanya-tanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakkan jawapan orang lain. Berikutnya, seorang pemimpin diharuskan mencari pertolongan dalam melaksanakan jihad dari sumber perisik serta pemerhati-pemerhati special branch dengan melepaskan mereka ke dalam barisan musuh bagi mendapatkan maklumat perancangan-perancangan dan keadaan mereka untuk memastikan kekuatan musuh dari segi peralatan dan bilangan. Dan diharuskan menggunakan cara lain untuk tujuan itu. Dengan usaha tadi tidak akan merosakkan dan memudaratkan muslihat yang lebih penting daripada muslihat itu sendiri. Jadi tuan-tuan, boleh tak Islam ni sebenarnya benarkan ke tidak kita ni korek kelemahan musuh? Jadinya tuan-tuan, apa yang berlaku? Sebelum Rasulullah pergi ke Badar, sebelum menggerakkan 300 orang ni, Rasulullah hantar dulu 2 orang pergi tengok keadaan musuh. Siapa dok lagi ke Badar, lalu dok lagi jalan ni. Jadi di sini muslimin muslimat, Islam membenarkan kaedah-kaedah ini. Dan bahkan nanti kalau kita akan jumpa episod perang Ahzab. Perang Ahzab lagi dahsyat. Perang Ahzab ketika ribut mari tuan-tuan, ketika ribut mari musnahkan khemah tentera Quraisy, tentera Ahzab ni, Rasulullah daripada atas bukit tengah kesejukan ni, siapa yang boleh tengok keadaan musuh dekat bawah? Siapa yang sanggup turun ke tempat musuh? Saya tanya macam tu.
Sahabat-sahabat diam je tak cakap. Ulang sekali lagi, diam. Ulang sekali lagi, diam. Jadi pasal apa diam tuan-tuan? Pasal malam tu ribut kencang, cuacanya sejuk, menggigil, getah. Huzaifah, kata Rasulullah. Mana Huzaifah? Awak pergi tengok. Oh, Huzaifah bila kena sebut nama, tak apa. Nama aku kena sebut. Dia pun turun. Dia pun cari khemah, kem komando, tempat ibu, tempat Abu Sufyan memimpin arahan-arahan dia. Dia menyelamat dalam khemah, tengah lapu tak ada gelak gelita ni. Abu Sufyan duduk dengan ketua-ketua kabilah pasukan Azab ni. Macam mana nak memutuskan perkara? Tengah kepung Madinah, tiba-tiba ribut mari. Allah hantar ribut. Huzaifah beranikan diri. Ini orang panggil special branch. Jadi Huzaifah pun dia masuk tengah-tengah tempat musuh duduk. Abu Jahal pun, Abu Sufyan pun hati-hati juga. Ramai-ramai yang berkumpul dekat dia ni kan ada musuh. Abu Sufyan pun cek nama orang-orang yang ada di sekeliling dia. Mung siapa? Orang hak tepi belah kanan kata, jawab, aku sekian-sekian, kabilah sekian. Huzaifah duduk situ tu, lagi siapa akak dia? Mung pula siapa? Mung pula siapa? Mung pula siapa? Siapa akak Huzaifah? Huzaifah ni ibarat kata hak ni belah kiri dia, hak ni pula duduk belah kanan dia. Orang belah kiri dia pun kata, aku sekian-sekian daripada kabilah sekian. Padahal Huzaifah yang kena jawab ni. Huzaifah pun cuek orang sebelah dia. Cuek. Orang sebelah pun terus sambung, aku nama sekian-sekian, kabilah sekian-sekian. Ini pandai Huzaifah. Lepas ni mau ya pak, orang perlu sambung pula. Selamat Huzaifah. Jadi nak royak tuan-tuan, dalam perkara ini Islam membenarkan dalam merisik kelemahan-kelemahan musuh, yang nantinya Huzaifah pun berikan maklumat kepada Rasulullah bahawa tentera Quraisy sudah sepakat nak meninggalkan Madinah ketika mereka mengepung Madinah pada waktu itu. Berikutnya, mengenai perbualan Rasulullah dengan Habbab mengenai tempat persinggahan untuk meletakkan pasukan tentera. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak sebagaimana manusia biasa, seperti berfikir dan menggunakan budi bicara orang lain, tidak syak lagi bahawa kita tidak dipertanggungjawabkan untuk mentaati di dalam hal seperti ini. Antaranya persinggahan Rasulullah pada tempat yang dipilihnya dalam peperangan ini. Muslimin muslimat, ini yang dianggap perkara siasat syar'iyah. Banyak berlaku dalam peristiwa perang Badar. Begini situasinya tuan-tuan. Anggap ni tengah medan perang. Tentera Quraisy pula duduk belah ni. Tentera Islam duduk belah ni. Ni tengah medan perang. Tengah-tengah medan ni ada banyak lopok-lopok air. Mari Rasulullah duduk kat lopok air ni, dekat dengan lopok air ni. Quraisy tengah-tengah ni ada lopok air, jauh sikit. Lalu Habbab tanya pada Rasul, ya Rasulullah, kita duduk sini ni, adakah ini perintah Allah ataupun pandangan kamu semata-mata? Habbab nak cek dulu. Dia dok gopoh, dia dok gaduh. Ini adab kita dengan pemimpin. Kata Rasulullah, ini pandangan aku ya Rasulullah. Kalau demikian, kenapa tidak pasukan kita ni kita pindah kat sini? Mana pula? Supaya Rasulullah segala sumber air yang duduk kat kawasan Badar ni kita kuasai belaka. Bila kita duduk sini, lopak air duduk belakang kita. Manakala musuh dia tak ada bekalan air sepanjang peperangan ini berlangsung. Bagus juga kata Rasulullah. Nampak tak tuan-tuan? Makna kata dalam bab siyasah asy-syar'iyyah boleh ditentukan perkara-perkara
sekalipun sudah ada ketentuan daripada baginda Rasulullah. Contoh, semasa hidup Rasulullah, apabila firman turun, Jibril mari Muawiyah tuliskan, Muawiyah pun tulis. Mari Zaid bin Sabit tuliskan, ini firman-firman Allah. Tapi awak ingat ya, awak jangan tulis kata-kata aku ni. Mana kata hadis-hadis, kata-kata Rasul ni awak jangan catat pula. Firman Allah je Allah awak catat. Rasulullah pesan macam tu zaman hidup dia. Tapi tuan-tuan, timbul masalah wafat Rasulullah. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman, zaman Ali, zaman Muawiyah, zaman Yazid bin Muawiyah, zaman Hakim bin Yazid. Ini khalifah-khalifah ni. Sampai zaman Umar Abdul Aziz. Siapa ingat Umar Abdul Aziz? Khalifah yang paling adil dalam sejarah. Zaman dia berlaku suasana aman damai. Zakatnya begitu banyak sehingga kan tidak ada yang layak menerima zakat. Tuan-tuan, zaman dia ni Umar Abdul Aziz berpandangan begini. Masalah-masalah yang timbul ni, kita perlu pastikan kata-kata Rasulullah. Masa tu tak ada nama, tak ada lagi istilah hadis. Istilah hadis tak ada lagi, tuan-tuan. Jadi Umar Abdul Aziz berpandangan, padahal Rasulullah pesan dulu, jangan tulis jangan tulis. Rasulullah pesan dulu. Tapi Umar Abdul Aziz pesan, kita kena pastikan setiap ucapan Rasulullah, setiap perbuatan Rasulullah, setiap pengakuan ataupun ikrar Rasulullah, kita tulis, kita bukukan. Masa itulah muncul siapa, tuan-tuan? Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas membukukan kitab, nama dia Kitab Al-Muwatta. Dan akhirnya ulama-ulama lain pun muncullah. Ulama generasi berikutnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi. Tuan-tuan bayangkanlah hebatnya ulama-ulama ni. Dia hebat macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok hadis ni kata-kata. Cuba tuan-tuan duduk bersembang dengan siapa-siapa, dengan ayah ke, dengan pemimpin tuan-tuan ke, dengan pengurusi masjid ke. Hak ya kita cakap hari ni ataupun kemarin, kita ingat lagi tak hari ni? Biasanya hilang dah. Tapi hebatnya generasi para sahabat ni, kan tak suruh tuliskan masa generasi para sahabat. Mati dah Rasulullah. Sahabat ni, dia cakap je dengan orang lain, dia cakap dengan anak, dia cakap dengan kawan yang lain yang tak bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah royak gini lah, sekian. Jadi hak ni hak yang dengar tu, dia tak tulis pun. Tapi mari pula generasi tabi'in, tabi'in, zaman Umar Abdul Aziz baru suruh tulis. Tapi masalahnya dia boleh ingat sebiji. Tapi tuan-tuan, dalam bab ingat ni, contoh Imam Bukhari, dia nak meletakkan tarikh hadis itu sahih. Imam Bukhari bila mana dia dengar, okey, apa kata sahih royak macam mana? Hak ni pun baca. Imam Bukhari pun tulis. Awak kata macam ni siapa royak ke awak? Dia pun royak. Ayah aku royak. Lepas tu ayah awak ni dapat dengar daripada siapa? Ayah aku dengar daripada sahabat sekian. Jadi Imam Bukhari pun catat. Baik, ayah awak ni guana perangai minum arak ke? Dok minum arak, sembahyang, comel, baik, perangai dok jahat. Barulah Imam Bukhari meletakkan tarikh hadis itu sebagai hadis yang diyakini, dikategorikan sebagai hadis sahih. Masalahnya, tuan-tuan, mari Imam Muslim dia dapat dengar daripada orang lain, tapi tiba-tiba rangkap yang kita panggil matan hadis sama sebiji macam Imam Bukhari dapat, Imam Muslim dapat. Nak royaknya hebat ingatan para sahabat ni. Dia siapa ke orang tu, dia tak tambah, dia tak kurang. Walaupun ada hadis-hadis berlainan juga bunyi matanya, tapi maksud dia sama. Boleh diiktiraf juga sebagai hadis yang sahih. Kemudian
yang terakhir muslimin muslimat, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pandangan Habab tadi mengenai perpindahan ini, jadi apabila hadis-hadis yang kita dapat tadi menandakan boleh berubah keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ada sadu zara'at, adanya kekurangan, adanya kelemahan, boleh berubah apabila ulama-ulama beri pandangan sebaliknya. Dan yang terakhir mengenai bertafarruq, berdoa restu kepada Allah, memohon kepadanya yang telah kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan para sahabatnya bahawa kemenangan itu adalah di pihak mereka. Hingga kan Rasulullah pun menyatakan ini dia kematian si fulan, ini dia kematian si fulan. Lalu orang itu yang ditunjukkan tewas di tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, Rasulullah ni dia nabi kan, dia tahu pastinya Allah akan pasti membantu dia. Tetapi Rasulullah ni yakinnya dia kepada Allah bukan yakin siapa tahap dia biarkan dia para sahabat berjuang, tetapi ketika perang tu nak berlangsung tuan-tuan, daripada petang sampai menjelang malam, ya Allah bantulah kami, ya Allah bantulah kami, berdoa, doa sampaikan Abu Bakar duduk kat tepi ni, duduk perhati je Rasulullah, ya Allah kesiannya kat Rasulullah, kesiannya kat Rasulullah, ya Rasulullah cukup, bukan kamu seorang yang berdoa, kami semua pun turut berdoa, ya Rasulullah, berehatlah ya Rasulullah, esok nak berperang. Menandakan pada kita tuan-tuan, kita ni kena sentiasa berharap kepada Allah, minta tolong sokmo, jangan puas minta tolong, supaya apa? Tak timbul sikap putus asa. Hidup kita ni jangan putus asa, jangan lemah semangat, sebab kita ada Allah. Kita boleh minta tolong dengan Allah tanpa batasan. Mintalah sebanyak-banyaknya apa jua masalah yang kita hadapi. Jadi muslimin muslimat, sampai di sini sajalah perbincangan tentang peperangan Badar, dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk mengenai perang yang berikutnya, iaitulah perang dengan kaum Yahudi, perang dengan Bani Qainuqa. Yahudi ini ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraizah. Dulunya Madinah ni ada orang kafir, tapi Allah ciptakan peristiwa-peristiwa yang nantinya akhirnya habis. Tak ada dah orang Yahudi dekat Madinah. Jadi tanah Haramain, tanah haram ini akhirnya tak ada orang Yahudi. Jadi kita akan tengok bagaimana peristiwa ini akan berlaku. Yang baik datang daripada Allah, lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.